Rasuah dapat didefinisikan sebagai satu bentuk penerimaan atau pemberian suatu suapan atau dorongan untuk seseorang individu kerana tidak melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Bahkan, menurut Ketua Setiausaha Negara iaitu Datuk Seri Dr. Ismail Bakar berkata bahawa kajian mendapati sebanyak 40% daripada pesalah yang ditahan oleh SPRM adalah daripada golongan penjawat awam bagi tahun 2011 sehingga 2015. Sebagai contoh bentuk rasuah adalah seperti dalam bentuk wang, hadiah, diskaun mahupun jawatan. Oleh hal yang demikian, melestarikan nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat amat dititik beratkan. Sebagai contoh nilai-nilai murni tersebut adalah amanah, accountability, jujur dan juga tanggungjawab. Oleh itu, melestarikan nilai-nilai murni dalam diri setiap individu adalah tonggak utama dalam membanteras nilai rasuah, selain daripada peranan pihak kerajaan dalam menetapkan undang-undang serta peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak. Umpama melentur bulu, biarlah daripada rebungnya. Kami akan mulakan dengan menyentuh nilai amanah. Baiklah, nilai amanah boleh dijadikan satu bentuk asas mencegah rasuah. Ia membawa erti kejujuran, tidak salah guna kuasa, dan menjalankan tanggungjawab sebaiknya. Amanah bukanlah tanggungjawab seorang individu sahaja, akan tetapi seharusnya dilaksanakan oleh seluruh komuniti agar melahirkan masyarakat yang berintegriti. Ini kerana apabila amanah dikhianati, jenayah seperti rasuah pasti akan timbul. Oleh itu, timbul beberapa persoalan. Sejauh manakah nilai amanah ditekankan dalam konteks agama? Bagaimanakah pula nilai amanah diaplikasikan dalam pentadbiran sesuatu organisasi? Semua agama di Malaysia memberikan penekanan yang sangat jelas terhadap nilai amanah. Dalam Islam, amanah dianggap sebagai kewajipan dan menjadi tanda kesempurnaan iman. Seseorang yang mengabaikan amanah bukan sahaja menanggung dosa, tetapi juga akan memberikan kesan buruk kepada masyarakat sekeliling. Oleh itu, ajaran Islam menjadi benteng awal yang mencegah mereka daripada terjerumus ke dalam rasuah. Dalam agama Kristian pula, prinsip seperti "Thou shalt not steal" mengajar penganutnya untuk menjaga integriti diri dan mengelakkan sebarang bentuk salah guna kuasa. Nilai ini mendorong umat Kristian untuk bekerja dengan jujur, telus dan bertanggung jawab. Seterusnya, dalam agama Buddha pula, mereka menekankan konsep sila, iaitu moral conduct. Salah satu prinsipnya adalah tidak mengambil sesuatu dengan cara yang salah. Rasuah dianggap sebagai tindakan yang lahir daripada sifat tamak dan membawa kepada penderitaan masyarakat. Maka, sifat amanah menjadi jalan untuk mencapai keharmonian sosial. Dalam agama Hindu pula, prinsip Dharma menjelaskan kewajipan moral untuk berlaku jujur, adil dan bertanggung jawab. Rasuah dilihat sebagai tindakan yang merosakkan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Secara keseluruhan, semua agama bersetuju bahawa amanah ialah asas integriti dan benteng utama membendung jenayah rasuah. Dalam pentadbiran pula, amanah menjadi faktor utama yang menentukan ketelusan dan keberkesanan sesuatu organisasi. Individu yang amanah tidak akan menyalahgunakan kuasa atau kedudukan untuk kepentingan diri. Hal ini sangat penting terutamanya dalam sektor awam di mana pegawai kerajaan mengurus sumber negara seperti dana dan proses tender. Apabila pegawai bersifat amanah, sistem seperti audit, rekod dan pemantauan dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika amanah diabaikan, penyelewengan dan salah guna kuasa akan berleluasa. Dari sudut sosial, amanah juga membina kepercayaan rakyat terhadap kerajaan. Sekiranya rakyat melihat pemimpin bersikap telus dan bertanggung jawab, keyakinan terhadap institusi negara akan meningkat. Tetapi, apabila kes rasuah berlaku, kepercayaan ini akan terhakis dan menjejaskan kestabilan dan keharmonian negara. Selain itu, masyarakat yang memahami nilai amanah juga akan lebih berani untuk melaporkan jenayah rasuah. Ini sangat penting kerana pesalah biasanya mengulangi kesalahan mereka sekiranya mereka percaya tidak ada sesiapa yang akan peduli atau melaporkan mereka. Semakin tinggi kesedaran masyarakat tentang nilai amanah, semakin sukar rasuah untuk berakar umbi. Seterusnya ialah nilai kejujuran.
Nilai kejujuran merupakan prinsip moral yang mengajar setiap manusia untuk bercakap benar, bersikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan. Nilai kejujuran ini perlulah diterapkan oleh semua pihak, bermula pada individu, organisasi, pegawai kerajaan, sekolah dan keluarga. Dari sudut individu, kejujuran mendorong seseorang menjadi lebih berintegriti dan bertanggungjawab dalam melaksanakan sesuatu benda sekaligus mengurangkan peluang untuk terlibat dalam aktiviti rasuah. Nilai kejujuran ini akan membuatkan seseorang untuk mengawal dalamannya daripada melakukan salah laku, dan daripada ini individu tersebut akan sentiasa berpegang teguh pada prinsip kejujuran dan ketulusan. Hal ini kerana seseorang individu akan sentiasa rasa bersalah apabila ingin melakukan jenayah rasuah tersebut. Kedua ialah organisasi atau institusi. Apabila setiap anggota organisasi bertindak dengan jujur, semuanya akan berjalan dengan lancar dan jelas. Contohnya, pegawai dalam suatu organisasi perlulah melaporkan laporan yang betul dan bukannya memasukkan laporan tersebut. Institusi dan organisasi mesti memastikan bahawa semua orang mempunyai peluang untuk menyuarakan pendapat mereka. Ketiga ialah penjawat awam atau pegawai kerajaan. Nilai kejujuran ini dapat melahirkan rasa bertanggungjawab terhadap amanah yang diberikan dan mendorong masyarakat untuk melaksanakan tugas dengan tulus. Contohnya, penjawat awam atau pegawai kerajaan yang mempunyai pangkat tinggi perlulah menggunakan kuasanya untuk kebaikan pelbagai pihak dan bukannya menggunakan kuasa tersebut lebih daripada yang ditetapkan dan untuk kesenangan peribadi. Ini akan mewujudkan kepercayaan antara rakyat dan institusi melalui prinsip kejujuran. Keempat ialah pihak sekolah. Pihak sekolah mestilah memperkenalkan pendidikan anti rasuah untuk memupuk nilai kejujuran, accountability dan integriti dalam kalangan murid. Selain itu, pihak sekolah boleh mengadakan program ceramah berkaitan anti rasuah dan menjemput pegawai SPRIM untuk menyampaikan ceramah berikut. Akhir sekali, nilai kejujuran ini perlulah diamalkan bermula daripada rumah. Oleh itu, ahli keluarga ataupun ibu bapa mestilah mengajar anak-anak mereka tentang keburukan jenayah rasuah dan memastikan anak mereka menerapkan nilai kejujuran pada setiap masa. Hal ini dapat mengurangkan bilangan ahli keluarga daripada terlibat dengan jenayah rasuah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Dangku Mazia Nabila Ardini binti Pangeran Ismail, dan saya akan menerangkan isi seterusnya, iaitu tanggungjawab. Maksud tanggungjawab ialah kewajipan individu ataupun organisasi untuk bertindak jujur, telus dan mengikut undang-undang bagi mencegah, melapor dan mengelakkan amalan rasuah. Tanggungjawab seorang individu ialah untuk sentiasa jujur, telus dan mengelakkan diri daripada perbuatan yang salah. Individu yang tidak bertanggungjawab cenderung untuk menipu, mencuri dan menyembunyikan kecacatan kerja. Hal ini kerana terdapat beberapa individu yang memilih untuk mengutamakan keuntungan sendiri daripada kepentingan rakyat. Oleh itu, perbuatan ini akan membahayakan masyarakat dan boleh dikenakan hukuman yang berat. Seterusnya, tanggungjawab terhadap masyarakat. Ketulusan dan keterbukaan menjadi asas kepada accountability awam dan merupakan antara langkah pencegahan rasuah yang paling berkesan. Pentadbiran awam ataupun masyarakat bertanggungjawab memastikan setiap tindakan dan keputusan daripada peringkat dasar hingga pelaksanaan perlu dibuat dengan sepenuhnya demi memaksimumkan manfaat dan kebajikan rakyat serta negara dan bukan kerana kepentingan peribadi, politik ataupun mana-mana pihak tertentu. Selain itu, pentadbiran. Punca amalan rasuah seringkali berlaku adalah disebabkan kepimpinan yang lemah dan salah guna kuasa.
Oleh itu, pentadbiran perlu mewujudkan sistem kawalan dalaman yang kukuh dan sistematik seperti audit dan semakan. Mekanisme pencegahan rasuah ini wajib ada di setiap institusi untuk mengelakkan rasuah berlaku di kalangan pekerja. Seterusnya, kepimpinan. Ketua jabatan perlu menunjukkan teladan integriti yang baik terhadap pekerja bawahannya. Seorang pemimpin berpegang pada prinsip moral, etika, dan konsisten untuk membuat perkara yang betul. Integriti ketua dapat meningkatkan motivasi dan kesetiaan pekerja kepada kerja. Di samping itu, keadilan. Pemimpin perlu beri layanan sama rata terhadap pekerja tanpa mengharapkan balasan daripada mana-mana pihak. Diskriminasi boleh mencetus ketidakpuas hatian di kalangan pekerja dan ini dapat menggalakkan rasuah. Majikan perlu ada struktur gaji yang jelas yang mengikut jawatan, pengalaman dan kemahiran. Akhir sekali, suasana kerja. Persekitaran kerja yang sehat terhasil apabila wujud kepercayaan di antara pekerja dan ketua secara berterusan, sekaligus mencegah korupsi. Integriti ketua mencerminkan integriti seluruh jabatan dan tanpa contoh yang baik, dasar anti rasuah sukar untuk dipatuhi. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera, saya Adia Nur Fadila binti Johani dengan nomor matriks BK 2411008. Saya akan membentangkan ringkasan nilai accountability dari esei kami. Pertama, kita mulakan dengan definisi. Accountability secara ringkas adalah kewajiban untuk menjelaskan, memberi justifikasi dan menerima tanggungjawab penuh ke atas tindakan kita. Dalam konteks Malaysia, esei saya berhujah bahawa accountability adalah tiang kestabilan yang kritikal. Ia penting untuk kematangan politik dan pembangunan sosio-ekonomi kita. Oleh itu, tesis utama nilai ini adalah accountability didorong oleh nilai amanah Islam, keperluan ekonomi dan kuasa digital. Tetapi hujah saya menunjukkan ia terhalang oleh jurang dalam penguatkuasaan struktur. Untuk memahami accountability di Malaysia, kita perlu melihat 3 dimensi pendorong utama. Yang pertama, moral atau agama, yang menjelaskan bahawa accountability kita berakar umbi dari konsep amanah Islam, di mana ia adalah dua hal, iaitu kepada Tuhan dan sesama manusia. Prinsip ini membentuk accountability kendiri dan meluas kepada tanggungjawab terhadap alam sekitar. Dari segi sosioekonomi, accountability corporate sangat penting, terutamanya dalam pengurusan GLC dan GLIC. Peningkatan standard tadbir urus bukan lagi pilihan, tetapi satu keperluan ekonomi untuk menarik keyakinan berlabur antarabangsa. Akhir sekali, dari dimensi digital atau teknologi, media sosial telah menjadi semak dan imbang yang tidak formal yang sangat berkuasa. Kuasa rakyat dengan telefon pintar telah merobohkan tabir kerahasiaan dan memaksa tindakan yang lebih pantas daripada pihak berkuasa. Walaupun terdapat kemajuan dalam ketiga-tiga dimensi tadi, accountability di Malaysia menghadapi cabaran yang kritikal, iaitu jurang penguatkuasaan. Isu terbesarnya ialah pemutusan hubungan antara pendedahan, salah langkah dan akibat undang-undang. Sebagai contoh, laporan Ketua Audit Negara sering mendedahkan pembaziran dan salah urus. Namun, kadar pendakwaan atau hukuman yang diambil terhadap pegawai yang tidak bertanggungjawab secara sejarahnya dianggap tidak mencukupi. Kegagalan untuk menutup gelung maklum balas ini mewujudkan budaya keterhindaran hukuman. Tanpa penutup gelung ini, accountability kekal sebagai persembahan dan bukannya substantif. Kesimpulannya, accountability di Malaysia adalah proses pematangan yang sukar tetapi sangat diperlukan. Ia tidak boleh bergantung pada satu dimensi sahaja. Kejayaan kita pada masa hadapan bergantung kepada pengukuhan institusi yang bebas dan kewaspadaan rakyat yang bermaklumat. Malaysia yang adil, berdaya tahan dan berdaya saing adalah Malaysia yang menerima accountability.
Secara keseluruhan, nilai-nilai murni amat penting dalam membina masyarakat yang beretika dan juga berprinsip. Penghayatan nilai murni bukan sahaja dapat menghalang berlakunya rasuah, malah mampu memperkukuh kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. Hal ini cukup jelas bahawa pengamalan nilai-nilai murni ini amat penting dalam melahirkan generasi yang bermoral tinggi dan juga mampu memacu pembangunan negara ke arah kestabilan serta kemajuan yang berterusan.